Kerajaan sengaja membina tekanan. Kalau pikir betul-betul kita boleh urus bagi betul. Tapi bila mereka duk ikut skrip semata-mata, duk ikut je apa yang telah mereka plan, orang luar plan untuk mereka laksanakan, jadi mereka tak kisah apa yang berlaku dekat sekarang ni. Memang mereka nak tekanan. Mereka nak kita ni duduk dalam tekanan. Tapi kita jangan sesekali masuk jerat mereka. Saya tahu ramai rasa macam nak merusuh. Ramai rasa nak berhimpun dekat luar. Bukan itu jalan dia. Bukan itu jalan dia. Saya dah pesan lama sebelum isi ayat lagi. Jangan sesekali masuk jerat. Kita duk tengok orang luar duk buat kan. Mereka buat perhimpunan kan. Memang mereka duk tunggu perhimpunan. Satu dunia mereka duk tunggu. Waktu tu baru hampa faham ada virus baru pula waktu tu. Sebab tu saya kata hari tu, ni game mereka. Bila mereka buka game ni kepada kita jangan main di luar game. Kita main game mereka. Sebab game mereka tak fikir. Permainan chess yang mereka main ni, mereka tak fikir. Mereka cuma hafal jalan. Mereka hafal jalan, orang luar bagi tahu jalan apa, mereka jalan. Sebab tu kita kena main game ni. Kalau kita main, kita boleh menang. Sebab kita berfikir. Mereka tak berfikir. Perdana Menteri ke atas tu bukan berfikir. DJ Hisham tu bukan berfikir. Ismail Sabri tu bukan berfikir. Mereka tak berfikir langsung. Mereka cuma bagi tahu kat sidang media apa yang ditulis untuk mereka baca. Kalau mereka betul-betul bertanggungjawab, mereka tak perlu skrip lah nak cakap tentang benda ni. Kalau betul-betul duduk dalam kepala mereka hari-hari duk urus benda ni, siang malam tak boleh tidur, mereka tak perlu skrip lah nak baca dekat sidang media tu. Ini baca skrip, pelan pemulihan negara, hang baca aja. Apa plan dia? Hang nak tipu orang bodoh, rakyat bukan bodoh. Hang boleh tipu menteri-menteri hang sendiri. Tipu ahli-ahli hang sendiri. Bajet macam kami semua terima. Sakit hati bila tahu ada lagi orang bunuh diri, hari-hari bunuh diri. Pagi ni bunuh diri. Awak hampa tak pernah nak cuba meeting ke sekarang ni? Meeting lah betul-betul. Meeting balik. Ajak semua orang meeting. Minta orang bagi pendapat, bagi idea macam mana ni. Ini buka alung-alung, suruh orang pinjam lagi. Bisnes kena tutup, kerja dah tak ada. Duit KWSP dah makin habis. Loan pula keliling pinggang. Suruh buat pinjam lagi dengan alung. Saya bagi tahu kat hampa semua yang mereka bagi ni untuk sementara. Mereka nak hang habiskan semuanya sampai hang tak ada apa-apa. Hari ni kita tengok kes orang bunuh diri ni naik sikit-sikit tau. Nanti dia akan naik kepada 10 orang setiap hari. 100 orang setiap hari. Lebih dahsyat daripada COVID-19. Mereka kata COVID-19 ganas. Cuba bagi tahu saya siapa yang mati tengah jalan. Siapa yang mati dekat rumah sebab COVID-19. Mati semua sebab hampa. Dekat hospital tu mati. Hampa jaga apa? Kalau hampa ni doktor, hampa jaga apa sampai orang mati? Bagi tahu dekat rakyat Malaysia, jangan hantar orang tua kita pergi hospital. Mereka nak datang ambil sekalipun, jangan hantar. Mereka bukan jaga. Mereka dah pilih orang untuk mati. Mereka pilih orang untuk mati supaya mereka dapat marketingkan lagi vaksin. Jangan hantar orang tua kita pergi hospital. Mereka buat semua ni untuk vaksin, jangan ambil vaksin. Tolak vaksin tu. Ini bukan anti vaksin. Ini sebab hampa tak kisah. Orang dalam tekanan ni hampa tak kisah langsung. Kalau hampa kisah, seorang mati pun, bunuh diri, dah kelang kabut. Dah buat meeting dah semua orang. Panggil semua orang. Cuba bagi tahu apa yang ganas sangat. Apa yang ganas sangat virus tu sampai hampa kelang kabut, panik, over panik, nak tunjuk dekat rakyat ni, kami ni pakar-pakar ni panik ni. Hampa pun kena panik. Masalahnya yang mati tu semua kat hospital. Hampa tahu dah pasal pada swab test. Ambil orang pergi, angkut pergi pusat kuarantin, masuk dalam ICU. Sebab apa? Mereka nak tunjukkan kepada hampa, ramai orang mati. Mati dekat mana? Dekat mereka lah. Doktor tu adalah pembunuh. Kalau hampa doktor, rawat bagi hidup. Pasal apa ramai orang mati? Duduk dalam jagaan hampa, pasal apa ramai orang mati? Kata ganas sangat. Kenapa mereka tak mati dekat rumah? Apa rawatan yang hampa buat sampai orang mati ni? Fikirlah balik. Rakyat, sedar. Hampa bergaduh kiri dan kanan macam mana sekalipun, hampa adalah rakyat yang akan ditekan. Hampa rasa selesa kan sekarang? Hampa akan ditekan. Dengar cakap saya, vaksin yang mereka cucuk hari-hari nanti, tiap-tiap tahun. Mereka nak cucuk lagi. KJ pun cakap, nak kaji. Adakah perlu cucuk yang ketiga pula? Hampa ni tak pasti ke benda-benda macam ni? Kalau tak pasti, pasal apa suruh kami percaya bulat-bulat dengan hampa? Selamat untuk ibu mengandung, selamat untuk orang menyusu. Tak payah duk cakap macam tu, ramai orang gugur. Hampa bagi tahu dekat rakyat, saya menghasut ni. Saya menghasut rakyat sekarang ni. Tangkap. Saya nak minta kerjasama hampa semua. Hampa buat report. Buat report atas nama saya. Okay, laporkan bahawa saya ni penghasut. Buat report. Pergi balai, buat report. Buat report. Bagi banyak report. Beratus-ratus report. Beribu-ribu report. Buat masing-masing. Kalau kita nak benda ni betul-betul berjaya, kita nak buat perubahan, hampa semua angkat misi rakyat sampai naik atas. Kita semua sama-sama bagi viral. Kita nak bagi tahu kepada kerajaan, hampa ni bodoh. Benda macam ni pun tak nampak. Kalau hampa tak nampak, kami tolong tunjukkan. Bukan tak nampak, dah masuk dah. Yang dikatakan bodoh tu, benda dah tahu, tapi hampa tak mau buat. Hampa semua belajar tinggi-tinggi. Tapi sanggup tengok anak bangsa hampa sendiri, rakyat ni, semua terbunuh macam ni, sanggup hampa buat macam tu.
Hari-hari orang mati. Hampa kena sedar, mereka buat semua benda ni ada agenda. Saya dulu sentuh tentang agenda. Saya berhenti sentuh tentang agenda sebab mereka terus bagi label anti vaksin, bagi label konspirasi. Cuba tanya balik, apa dia yang orang-orang duk sembang konspirasi ni, apa benda yang mereka cakap salah? Satu persatu hari ni tunjuk depan mata hampa. Greenland akan ada lepas ni. Vaksin, cucuk tiap-tiap tahun nanti. Hampa dengar betul-betul. Bila hampa dah mula cucuk, hampa perlukan cucuk yang seterusnya. Dia akan buatkan hampa terpaksa lagi dan lagi. Hampa nak bergantung kat siapa sekarang ni? Nak bergantung dekat orang yang follow negara luar. Lepas suruh cucuk, hampa pun kena cucuk. Hampa terimalah lepas hampa kata, depa lagi pakar. Pakar apa? Tang mana pakar tu? Orang pergi hospital pun mati. Yang duk mati-mati tu bukan mati tepi jalan, tengah jalan, bukan mati kat rumah. Mati kat depa lah. DJ Hisham kata apa? Jangan sampai kami pilih siapa mati, siapa hidup. Masalahnya depa memang dah buat. Depa nak tunjuk kat kita semua, ramai orang mati. Cuba bagi tahu sendiri dekat kami semua. Pasal apa? Ramai mati kat hospital. Ganas sangat virus tu. Semua attack dekat apa ni? Hospital. Hampa record video ni, potong 1 minit, buat video pendek-pendek, sebarkan, viralkan. Saya ke depan ni, saya ambil banyak risiko. Bisnes saya, keluarga saya, keselamatan saya, semua saya ambil risiko sekarang ni. Saya tak cakap benda yang salah. Saya tak takut, sikit pun saya tak takut. Mati pun saya tak takut. Tapi kena sedarlah. Janganlah hampa cuma tengok je. Buatlah bersama-sama. Ini kita, untuk kita. Buatlah untuk kita. Tak ada siapa dah nak buat untuk kita. Siapa lagi nak buat untuk kita? Tak ada siapa dah nak tolong rakyat ni. Kita je. Janganlah tunggu kerajaan. Jangan tunggu siapa-siapa. Kita kena buat sendiri. Faham tak? Mereka tak akan tolong kita. Saya sedih ni bukan sebab tak mampu. Bukan sebab saya orang susah. Okey? Saya nak senang pun saya boleh senang lah. Saya duit banyak lagi. Saving banyak lagi. Saya sedih untuk semua orang yang dah tak ada harapan. Mereka tak ada apa. Mereka dah tak ada apa. Okey? Mereka tak ada apa. Sekejap. Ingat saya bukan seorang pemerusuh. Jangan merusuh. Jangan fikir nak buat cara ekstrim. Kita ni dah hampir tau. Okey? Apa yang kita buat ni memang depa dah takut. Depa dah takut, depa dah gegar. Tahu tak sebab apa? Bukan sebab kita attack depa daripada luar, tapi kita attack depa dalam game. Kita main game depa. Tu saya kata tadi, game yang depa buka untuk kita ni, depa tak fikir, depa main tutup mata. Sebab orang bagi tahu jalan apa, ini yang depa jalan. Depa cuma hafal. Semua skrip dah ada. Apa yang hang kena buat lepas ni, dah masuk fasa ni, secara psikologinya, nak bina apa lagi dalam mental orang, dalam hati orang, macam mana nak mendorongkan orang yang banyak jalan ni supaya nampak cuma satu jalan. Semua benda ni dah ada skrip. Tekanan demi tekanan depa tengah buat. Jadi apa kena faham? Game ni depa tak main. Game ni depa cuma hafal dan depa jalan. Kita main game ni, kita boleh menang. Tapi jangan main dengan rusuhan. Jangan buat cara ekstrim. Dengar betul-betul. Okey, sebarkan video ni. Jangan buat rusuhan, jangan turun padang. Sebab virus yang sebenar belum betul-betul turun lagi. Yang kita ada ini, virus ni semua orang sembuh. Yang mati tu, mati dekat hospital. Tanya balik apa yang apa buat dekat hospital tu. Apa buat macam mana, apa rawat macam mana sampai ramai orang mati. So ingat, game ni kita boleh menang. Game ni boleh menang. Kita boleh menang. Faham tak semua? Game ni kita boleh menang. Kita main game depa. Depa benda yang paling depa takut, paling depa rasa kehilangan, tahu tak apa? Bila depa kehilangan hampa semua. Depa buat semua ni marketing hebat-hebat ni sebab nak tangkap hampa, nak pengaruh hampa, nak kuasai hampa. Kita rampas balik semua rakyat-rakyat yang duduk bawah pengaruh depa. Kita rampas balik. Ini adalah game yang kita boleh menang. Kita sahaja boleh jaga kita. Rakyat jaga rakyat. Rakyat berdiri sendiri. Jangan tunggu siapa-siapa dah. Jangan harap siapa-siapa dah. Duk menunggu, duk harap. Hampa rasa hampa senang sangat. Satu hari nanti akan sampai masa hampa. Saya dah bagi tahu sejak awal dulu. Setiap lapisan daripada bawah dia duk makan sikit-sikit sampailah semua orang tak ada apa. Hampa duk rasa hampa senang. Company hampa besar.
Hampa tahu tak bila rakyat semua jatuh, siapa nak bangunkan bisnes hampa? Hampa nak meniaga apa nanti? Company besar hebat sangat sekalipun, kalau rakyat dah tak ada apa, hampa yang senang tu pun tak ada apa. Ramai orang akan kena buang kerja nanti. Faham sikit. Gaji 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dah hebat sangat cakap kat orang bawah-bawah ni. Sedar sikit sampai masa nanti hampa pula. Hampa duk support sangat kerajaan hampa tu. Bukan kita benci sangat kat depa, tapi depa tak tengok kita. Tutup mata. Sedar sikit akan sampai masa setiap orang. Hari ni hang nampak hang sokong kerajaan, hang rasa hang dah di pihak yang betul. Sampai satu masa nanti hang akan faham, terpaksa cucuk lagi. Ada kesan sampingan pula tu nanti. Cuba buktikan sikit. Cukup sangat ke hampa punya clinical trial hampa tu? Ujian-ujian klinikal tu cukup sangat ke? Vaksin ni bukan boleh kata, oh, teknologi dah maju, buat vaksin pun laju. Nak tengok kesan sampingan, ambil masa bertahun-tahun. Hang cuma tengok apa yang berlaku dalam masa 6 bulan, apa yang berlaku dalam masa setahun. Lepas tu apa dia? Bertahun-tahun nanti apa dia? Nak cucuk lagi. Faham sikit, ini bukan sebab anti vaksin. Tapi kenapa hang pilih jalan tu? Kalau boleh tamatkan dengan pengurusan 77 hari sahaja, pasal apa buat 6 bulan? Pasal apa pergi herd immunity yang COVID masih bersama-sama dengan kita? Jadi varian-varian baru, hang nak cucuk lagi. Dengar betul-betul, hang nak cucuk lagi. Ini bukan soal anti vaksin, ini sebab hampa follow bulat-bulat. Saya tahu hampa hidup senang sangat. Saya tahu hampa tak perlu fikir lebih sangat. Jom cucuk sahaja. Ini bukan soal anti vaksin. Hang serah diri hang kepada benda yang hang tak tahu pun. Anak-anak hang semua hang suruh cucuk. Bini hang tu hang suruh cucuk. Mak pak hang suruh cucuk. Kalau hang serah diri hang seorang tak apa. Hang suruh orang-orang yang hang sayang ni pun cucuk sekali. Benda tak jelas pun hang pergi bagi macam tu. Hampa tak buka berita ke? Berita tu yang bagi tahu, bukan geng konspirasi berita tu. Ni ada pula kata kena cucuk tiap-tiap tahun. Yang KJ pula nak kena kaji pula. Mungkin kena ada yang ketiga. Hampa ni tak pernah pasti apa-apa lah. Bila tak pasti apa-apa, lepas tu nak rakyat ikut. No, KJ kata, kita dah buat kajian tentang apa benda ni, ibu mengandung ni yang mana sesuai. Macam mana hang tahu? Macam mana hang tahu sesuai? Hang tanya siapa tu? Hang sembang macam mana tu? Sembang 1 jam 2 jam dengan WHO? Boleh. Apa yang boleh-boleh ni? Ni, bagi tahu komuniti masing-masing, saya ni penghasut. Okey, saya nak hasut semua jangan ambil vaksin. Satu perkataan yang sekeluar macam ni rugi depa punya berbilion marketing depa tu. Jangan ambil selagi depa tak ubah pengurusan. Okey, jangan ambil selagi depa tak ubah pengurusan di kalangan rakyat. Orang mati bunuh diri semua sekarang ni bukan sebab vaksin. Dengar betul-betul. Ni sebab apa? Pengurusan apa tak betul. Kerajaan kalau hampa tak mau dengar apa-apa, kalau hampa tak mau buat apa-apa perubahan, tunggu masa. Okey? Rakyat, tolong gerakkan benda ni bersama-sama. Hampa kena sedar benda ni tak ada politik, tak ada pihak berkepentingan, tak ada siapa-siapa yang duduk depan kita. Lah ni kita duduk kat depan. Pembangkang semua, ahli-ahli politik. Kalau hampa nak bersama, bukan di depan tapi di belakang kami semua. Rakyat akan ke depan sekarang ni. Kita bina balik kuasa rakyat, suara rakyat. Sebab selama ni hampa memperbodoh-bodohkan kami semua, memecah belahkan kami semua. Melayu, Cina, India, semua hidup elok je. Tapi bila mai hampa punya suara tu habis berpecah belah. Hampa nak duduk belakang depa lagi kah? Ini kau wakil-wakil rakyat yang hampa nak duduk selama ni. Semua pikak kuasa dulu. Masing-masing tengok kuasa masing-masing. Apa yang aku dapat? Semua tengok apa yang aku dapat. Kalau aku tak dapat, malas aku nak buat. Itu mindset depa. Nak rakyat angkat naik atas saja, lepas tu depa lupa kita. Ni, misi rakyat bukan benda yang kecil. Dah merebak merata-rata. Dah sampai dekat depa, dah masuk dalam parlimen apa semua. Ahli-ahli parlimen semua dah bincang, dah tahu tentang misi rakyat. Even dah masuk istana negara. Semua tengok kita punya live. Semua tengok kita punya live. DJ Hisham, jangan bohong lah. Hang pun tengok kita punya live. Tanya balik, kenapa mereka mati? Okey, mungkinlah hampa tak bunuh pun. Okey, hampa tak ada menyebabkan siapa-siapa mati pun. Oh, rupanya hampa naikkan angka lah. Jujur je lah. Jangan ada main tipu-tipu rakyat macam ni. Tak boleh ke buat bersama-sama dengan rakyat? Kenapa mesti buat belakang rakyat? Kenapa anggap macam rakyat ni beban? Kenapa hampa anggap macam rakyat ni lah yang punca-punca jadi macam-macam? Tak payah duk pikir bukan-bukan lah dekat rakyat. Hampa plan untuk rakyat tak ada. Tak pernah ajak kerjasama rakyat. Mana ada kerjasama? Ini kurung nama dia. Kami yang berkorban untuk hampa. Tak payah sembang macam hampa tu letih sangat dekat sana sebab hampa pergi buat kerja-kerja bodoh. Hampa pergi buat kerja-kerja bodoh. Bukan frontliner yang buat, tapi hampa disuruh. Frontliner disuruh buat kerja yang mereka sendiri pun fikir balik. Pasal apa kena buat benda-benda macam ni? Tak masuk akal. Tapi orang atas tu cerdik sangat. Orang atas tu just follow the script. Orang kata macam mana, mereka follow je lah. Itu saya kata. Mereka ni dalam game ni, mereka tak berfikir. Mereka baca skrip. Perdana Menteri kita buat sidang media, baca skrip. Semua orang baca skrip. Kalau betul lah hampa punya pemikiran ni menanggung beban tanggungjawab kepimpinan pengurusan COVID-19 ni, hampa tak perlu skrip-skrip ni. Hampa tak perlu nak baca-baca. Semua ada kat sini.
Semua ada dekat sini. Ni tak ada. Jangan nak bohong rakyat lah. Ha? Nak bohong budak-budak boleh lah. Ingat rakyat ni budak-budak kah? Okey, hampa semua, saya seru hampa semua, saya seru hampa semua. Saya seru hampa semua. Buat report ke atas nama saya. Okey. Pergi balai polis, buat report bertulis. Balai polis masing-masing. Tolong saya. Okey, saya bukan minta, saya bukan hampa jangan rasa berat bila buat macam tu. Okey. Jangan rasa berat sebab ini adalah permintaan saya. Saya minta hampa pergi sendiri balai polis, buat report atas nama saya. Abang-abang NGO apa semua, buat report, tarik media-media, tunjuk dekat depan media. Ini report ke atas Nur Ahmad Faiz. Okey, yang mulakan misi rakyat ni, dia menghasut rakyat. Tunjuk depan media, bagi semua orang bagi perhatian. Kita nak cakap satu negara. Kalau mereka tak boleh satukan rakyat, kita nak tunjuk kepada mereka macam mana nak satukan rakyat. Okey, saya bukan, hampa jangan rasa berat. Ini permintaan saya. Masing-masing buat report. Pergi balai polis, buat report ke atas saya. Mungkin ada yang tak faham. Kenapa? Sebab kita nak viral cepat. Kita nak satu negara, kita nak semua media-media bagi perhatian dekat misi rakyat. Kita nak Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Tuanku Agong, kita nak semua ahli-ahli politik, kita nak semua pihak berkuasa, kita nak semua rakyat, even dalam kampung, dalam hutan sekalipun, semua dengar kenapa saya kena tangkap. Buat report. Saya minta, okey, segala risiko, segala apa yang bakal berlaku kepada saya tanggung sendiri. Kalau saya mati sekalipun, saya tanggung sendiri. Lebih baik daripada ramai orang mati. Fikir balik, hari-hari orang mati, pagi ni orang mati. Wih, tak kisah sangat ke orang mati ni. Hampa kena sedar kerajaan ni, dia tak expect untuk ada misi rakyat macam ni. Mereka tak expect. Tahu tak apa yang mereka expect? Mereka expect orang turun padang. Mereka expect orang merusuh. Mereka ingat negara Malaysia akan buat benda yang sama. Sebab kita ni dulu ni selalu buat. Sebab apa? Politik. Tapi kali ni, mereka ingat kita akan buat lagi. Jangan buat. Mereka nak hang buat, jangan buat. Okey, jangan buat. Tapi kita main game mereka, benda ni mereka tak expect. Kita main game mereka, kita satukan rakyat, kita bagi tahu kepada mereka, hampa tak erti nak buat kan? Hampa tak erti nak urus kan? Bagi kami masuk campur. Bagi kami bekerja sama. Hampa tak erti, kami tunjuk macam mana nak buat. Hampa kata mustahil, kami nak ajar hampa sangat. Okey? Hampa duduk kat atas tu, hampa bukan orang hebat tau. Belagak pandai aja. Caprice pun kata, apa benchmark hampa? Cara hampa cakap macam tu, aku pun boleh cakap. Aku cakap tak pakai skrip lah. Pemimpin apa duk pakai skrip ni? Sikit-sikit pakai skrip, sikit-sikit pakai skrip. Tak boleh cakap pakai otak ke? Otak tak ada apa ke? Fikir sikit. Kita main game mereka, okey? Mereka, hampa kena faham, mereka belanja berbilion tau. Nak buat marketing ni je. Marketing apa? Marketing ketakutan. Marketing untuk membentuk pemikiran hampa yang mungkin duk nampak jalan-jalan lain apa semua kan, supaya jadi satu jalan sahaja. Vaksin. Mereka belanja berbilion-bilion untuk marketing ni. Jadi kalau mereka belanja macam ni, mereka nak pengaruh rakyat. Kita rampas rakyat-rakyat kita, okey? Kita rampas balik. Reverse balik. Psikologi yang telah berlaku dalam mental rakyat, dalam hati rakyat. Okey, kita reverse psycho balik. Menangkan balik rakyat-rakyat kita. Kemudian kepada influencer, kepada artis-artis. Saya duk tengok, hampa sendiri pun duk update lah. Oh, kes naik. Macam tak ada function. Hampa pun komen. Hampa pun tak suka kan? Tapi apa yang hampa buat? Follower punya ramai. Dah kali update benda-benda yang hiburan juga. Apa yang hampa boleh buat untuk rakyat? Hampa tak sedih ke? At least hampa boleh tolong viralkan misi rakyat. Okey, hampa takut kalau macam hampa ni dilibatkan dengan misi rakyat sebab hampa pun tak tahu misi rakyat ni tentang apa semua kan. Jangan takut. Okey, kalau hampa nak sebarkan, nak viralkan tentang misi rakyat, hampa tak perlu nak cakap benda yang baik pun tak apa. Hampa cakap benda bukan-bukan pun jadi. Contoh ada orang tag hampa tu, hampa pergi post je. So tak adalah macam terlibat dalam tu. Macam hampa bukanlah terlibat sangat. Tapi hampa ini pun hampa tak buat. Jadi hampa tak sedih ke? Tak kisah ke orang yang bunuh diri? Tak kisah ke rakyat yang follow hampa tu? Depa follow, depa support hang. Even duit tak ada pun depa support hang. Buatlah sesuatu untuk depa. Saya pun influencer juga. Saya pun follower ramai juga. Saya pun orang senang juga. Saya pun ramai orang kenal juga. Buatlah. Selagi kita boleh buat sesuatu. Kalau setakat nak share post, nak post story, buat je lah. Benda tu, alah buat sekali pun jadilah. Hang tak buat hari-hari pun tak buat sekali sahaja. Saya minta sekali sahaja pun jadilah. Ini tidak. Buat pun tidak. Takkan nak share tu tak pakai duit lah. Okey, tak pakai duit lah. Share je lah. Okey, sekali sahaja. Kemudian media-media yang ada dekat media sosial, hampa ada kuasa untuk viralkan. Hampa cuma tunggu benda yang viral baru hampa nak viralkan. Benda ni viral lah. Misi rakyat ni, saya bagi tahu hampa, kalau hampa viralkan dia akan jadi sensasi. Untungnya hampa balik. Oh, ramai follower komen, nak ikuti perkembangan. Tapi hampa tak ambil kesempatan. Benda ni akan jadi viral satu negara. Kita buat ni bukan benda kecil. Saya pertaruhkan nyawa saya. Saya tak tahu saya keluar rumah kena tembak ke. Ada saya takut? Saya tak takut lah. Saya tak takut apa-apa. Kena tangkap, kena penjara berapa puluh tahun pun tak apa. Saya tak takut lah.
Sebab saya tahu, mereka tak boleh nak buat. Mereka tak boleh nak buat saja-saja nak buat. Apa bukti mereka nak buat? Apa yang kukuh sangat? Sebab saya bukan buat kosong. Saya tunjuk jalan. Saya bagi jalan pengurusan untuk mereka. Bukan cakap kosong, bukan komen-komen apa semua, bukan condemn. Saya bagi tahu mereka macam mana nak buat. Sebab tu saya tak takut. Kalau mereka tangkap saya, zalimi saya, ingat, saya dah letak plan tu dekat website. Semua orang boleh masuk, semua orang akan mula cari. Siapa dia Mamat ni? Siapa Mamat yang kena tangkap ni? Semua orang akan mula cari. Waktu tu kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Satu persatu akan terbongkar. Rakyat akan tersedar. Habis burn semua duit berbilion apa tu. Buat marketing tu habis. Depa akan buat fitnah ke atas saya nanti. Okey? Apa fitnah yang depa boleh buat ke atas saya? Saya tak pernah buat loan bank lah. Loan dengan bank pun tak pernah. Ikatan dengan mana-mana kerajaan pun tak pernah. Politik mengundi pun tak pernah. Tak pernah duduk dengan politik lah. Saya ni bukan orang kerajaan, bukan orang berkepentingan. Saya ni cuma rakyat biasa sahaja. Apa nak fitnah kot mana? Apa fitnah apa pun? Bukan macam apa fitnah orang politik. Orang politik apa boleh congkir-congkir benda-benda bukan-bukan. Apa yang apa boleh fitnah pada saya? Jadi apa semua, saya bukan nak live panjang sangat ni. Okey. Cuma saya nak pesan kepada hampa semua, bila hampa tahu ada orang dalam tekanan, cubalah tolong dengan apa sahaja yang hampa mampu. Okey, bersembang, bagi tahu depa semua ikut misi rakyat. Ikut misi rakyat, satukan kuasa kita, suara kita. Kita buat perubahan sendiri. Tak ada siapa dah nak buat untuk kita. Buat sendiri. Kali ni bila kita buat sendiri, lebih baik daripada orang-orang politik. Orang politik depa fikir kepentingan depa dulu. Depa fikir apa untung depa dulu. Tapi kita buat ni, kita tak ada untung apa-apa. Kita buat untuk kita sahaja. Tak ada orang berkepentingan, tak ada orang nak ambil kesempatan, tak ada siapa-siapa dekat sini. Wife saya tanya berkali-kali kat saya sejak saya mulakan daripada hari pertama. Sebab wife saya tak nampak apa yang saya buat lagi. Tapi sekarang ni dia dah makin nampak. Tapi tiap hari dia tanya, abang nak buat sampai bila benda ni? Bukan dapat duit pun. Bukan dapat apa-apa pun. Bisnes pun abang tak jalan. Sebab hampa semua tak nampak benda ni. Kalau tak dibuat, kalau tak ada siapa nak mula, tak ada siapa nak buat, siapa lagi nak buat untuk kita? Kalau saya tak mulakan benda ni sejak 16 Mei hari tu, saya pun fokuslah bisnes. Sampai satu masa nanti, akan datang giliran bisnes saya pula down. Akan sampai masa nanti, tekanan ke atas bisnes saya pula. Tadi saya cakap apa? Setiap lapisan akan kena. Akan sampai masa saya. Saya ni orang yang nampak ke depan. Bila saya nampak, saya suka prepare walaupun orang tak faham. Walaupun wife saya pun tak faham apa yang saya buat. Tapi sekarang makin faham lah. Even saya suruh tag PDRM apa semua, dia pun tag PDRM. Saya tanya dia, kalau abang masuk lockup macam mana? Dia sokong. Dia support. Dia dah mula nampak kenapa. Jadi hampa semua, jangan give up. Benda ni bukan saya buat untuk saya. Saya korbankan banyak benda ni untuk buat benda ni. Saya ambil risiko banyak benda. Kita buat cuma nak bagi jadi sahaja. Nak tamatkan COVID-19, lepas tu kita boleh hidup macam biasa. Lepas tu kita naiklah berlipat-lipat kali ganda. Okey? Hampa suka ke bisnes dalam keadaan sekarang ataupun hampa nak bisnes selepas kita tamatkan COVID-19. Kalau hampa nak buat betul-betul, buatlah apabila kita ni dah tamatkan COVID-19. Kalau hampa buat waktu ni, hampa buat dalam seolah-olah macam duduk dekat hujung tanduk. Oh, masih selesa, aku boleh jaga balance aku. Saya bagi tahu hampa, anytime sahaja hampa jatuh. Yang kata senang sangat apa semua tu, akan sampai masa hang sedar lebih awal. Kalau hang tak boleh sedar lebih awal, cuba tengok orang-orang susah, cuba tengok anak-anak yang tak boleh nak makan tu, cuba tengok orang yang depressed dah tak ada apa-apa. Cuba tengok depa. Hampa jangan duk bash depa, okey? Jangan hampa duk tikam pula depa. Ha tu dia. Hampa jadi macam tu sebab hampa tak ada plan dalam hidup hampa. Hampa malas bekerja, malas berusaha, bagi alasan. Hampa duk mengata kat orang sendiri. Sampai masa nanti giliran hampa dengar betul-betul, akan sampai masa giliran hampa dengar suara saya akan menghantui hidup hampa lepas ni, akan sampai masa hampa makan pun akan ingat saya, apa yang saya cakap ni, hampa tidur pun akan dengar balik suara saya, hampa buat apa-apa, mandi ke, hampa bekerja ke, hampa akan dengar balik suara saya, akan bermain-main dalam kepala hampa. Satu hari nanti giliran hampa akan dibuang kerja, akan gulung tikar, akan sampai masa giliran hampa sedar lebih awal. Ini suara yang akan bermain dalam kepala hampa. Saya sedang masuk dalam fikiran hampa yang akan bermain sentiasa. Hampa hebat macam mana, ego macam mana, suara ni akan runtuhkan ego hampa. Suara ni akan pecahkan hijab yang hampa tak nampak selama ni. Suara ni akan lembutkan hati sombong hampa tu. Dengar betul-betul, suara ni akan menghantui hampa. Kalau hampa tak bertindak, ini adalah suara yang menghantui hampa. Dengar betul-betul. Satu hari nanti sampai giliran hampa. Okey. Dan kepada siapa yang depressed, tolong jangan bunuh diri hampa. Tolong jangan ambil jalan mudah. Hampa kena sedar, hampa kena mengenal diri hampa. Apa yang hampa hadapi tu, hampa cuma terputus satu jalan yang selama ni hampa bergantung kat situ. Bila hampa bergantung dekat situ, benda ni terputus sekali dengan hampa jatuh. Sebab selama ni hampa bergantung dekat situ. Sebab tu kita ni dipesan bergantung ni hanya kepada Allah. Nak bergantung kepada Allah, sentiasa melihat ke dalam diri kita, bermunajat sentiasa, berdoa sentiasa.
Dan hampa kena tahu, munajat sahaja, doa sahaja tidak sempurna. Hang kena apa? Hang kena faham juga apa sahaja yang berlaku. Sebab apa yang hang mainkan dekat sini. Apa yang hang mainkan dekat sini. Ubah fikiran hampa, ubah hati hampa. Jadi orang depres macam mana? Sebab hampa dah terperangkap dekat sini, hampa dah terperangkap dekat sini. So macam mana hampa nak keluar? Hampa kalau duduk dekat tempat yang sama, duduk dalam bilik, dikurung dengan hati macam ni, fikiran macam ni, memang hampa tak ada jalan keluar. Sebab dekat sini semua jalan dah tertutup. Duduk kat sini semua jalan dah tertutup. Apa yang hampa patut buat? Keluar daripada tempat hampa. Okey? Hampa tadi duduk dalam bilik, pergi keluar rumah. Keluar rumah. Boleh je. Ini bukan total ladang. Pergi keluar. Bila hampa keluar, tengok alam. Tengok alam betul-betul. Sebab jalan yang hampa tak nampak kat sini ada dekat depan mata hampa. Allah akan tunjuk kepada hampa. Tengok betul-betul dekat luar. Cakap, ya Allah, indahnya. Betapa aku rasa sedih, depres. Rupanya aku cuma duduk dalam diri aku je tadi. So tengok alam, tengok orang-orang. Tengok, bila tengok tu betul-betul tengok. Jangan pergi masuk campur dengan apa yang ada kat sini, apa yang ada kat sini. Tengok betul-betul nikmati. Ya Allah, indahnya, luasnya alam ni. Rupanya banyak jalan. Cakap, rupanya banyak jalan. Jadi berjalan, keluar, berhijrah, bergerak. Okey? Bila hang berjalan, hang jumpa orang. Hang tahu tak macam mana Allah akan bantu hang? Allah akan bantu hang dekat luar. Bukan dekat dalam. Sebab dalam ni hang dah rosakkan hang punya mental, hang dah rosakkan punya hati, semua gelap. Hang tak nampak apa-apa. So jangan duduk kat sini. Kalau hang nak tengok Allah bantu hang, tengok dekat luar. So hang berjalan, jumpa orang. Jumpa orang, sembang tengok dengan orang tu. Hai, assalamualaikum. Bagi salam, rapatkan silaturahim. Rupanya daripada dia tu dia cakap, saya sebenarnya kan, saya perlukan pekerja, tapi susahlah cari waktu ni. Boom, kena kat kita, dapat kerja. Cari jalan, okey? Jangan kata tak ada jalan. Jangan kata tak ada jalan. Bergerak dan duduk dalam gerak Allah. Allah akan gerakkan kita, ikut hati kita. Jadi duduk dalam ketenangan, cakap indah, puji Allah. Bagi dapat vibration, ketenangan dulu. Sekali kita akan bersatu dengan vibration yang tenang dekat luar ni. Kita akan mula follow vibration ni, jumpa dengan orang-orang yang Allah nak kita jumpa. Sebab dekat daripada depan ni ada jawapan. Ataupun Allah akan gerakkan kita, vibration ni akan bergerak, menggerakkan kita mencari. Sampai hang nampak satu poster ni, orang cari kerja. Oh, memang sesuai dengan hang sangat. Hang pun pergi try tengok. Pun dapat. Okey? Ada jalan. Please jangan hampa terkurung dalam diri hampa. Belajar mengenal diri. Okey, follow saya. Okey, follow saya bukan sebab saya hebat ke apa, tapi saya nak kongsi apa yang saya tahu. Saya nak kongsi kepada hampa apa yang saya belajar. Saya belajar benda ni sejak lahir sampai umur 26. Kenal diri, tauhid, semua saya belajar. Jadi follow apa sahaja yang hampa rasa, luahkan. Saya bantu hampa fahamkan diri hampa sendiri. Saya bantu hampa faham kehidupan ni, faham hala tuju hampa sendiri. Hampa kata tak ada jalan, saya kata banyak jalan. Ada 1001 jalan. Jangan kata tak ada jalan. Okey. Tolong tengok anak-anak kita, tengok keluarga kita, wife kita, buatlah untuk depa. Buat untuk mereka. Okay, saya ada buat satu grup dekat Telegram. Grup dekat Telegram tu ada satu grup nama dia Misi Rakyat Depres. Yang ni untuk siapa-siapa yang alami tekanan, hampa join. Hampa join grup ni untuk luahkan, ajak siapa-siapa dalam grup tu bersembang. Malah hampa boleh bertanya. Kalau saya ada ruang masa waktu tu, saya akan jawab. Saya akan bantu hampa fahamkan diri hampa, fahamkan hala tuju hidup hampa, macam mana nak cari jalan. Saya orang bisnes, saya orang berniaga, saya orang marketing, saya orang kreatif. Cungkir semua benda yang ada dekat saya. Hampa kata hampa tak nampak jalan, cungkir daripada saya. InsyaAllah ada sesuatu untuk hampa gunakan dalam perjalanan hampa, dalam bisnes hampa. Cungkir daripada saya. Saya bagi diri saya kepada hampa. Okey, ambil apa sahaja yang saya ada dekat sini. Kalau hampa tak nampak, saya tolong tengokkan. Hampa tak nampak apa-apa, saya tolong suluhkan. Okey? Masing-masing buatlah sesuatu untuk saudara-saudara kita. Kalau hang pandai apa-apa, hang ada kemampuan apa-apa, bagi untuk depa, share dengan semua orang. Jadi kalau hampa nak masuk grup tu, hampa pergi dekat story saya ada update 3 grup. Satu Misi Rakyat Official, satu ni Misi Rakyat No Limit. Dekat sini hampa nak cakap apa, semua hampa boleh cakap. Vaksin tak betul ke, agenda ke, konspirasi ke, kerajaan gagal ke, semua hampa nak sebarkan dekat sini. Tapi ini bukan pendirian Misi Rakyat, ini masing-masing. Yang ketiga adalah Depres. Ini grup untuk orang yang alami tekanan, yang perlu bersembang, yang perlu mengenal diri, yang perlu memahami kehidupan, yang sedang cari jalan, masuk grup ni. Grup ni saya buat untuk hampa. Okey? Jadi saya nak ingatkan lagi sekali, bersyukur. Bila kita tak bersyukur, hati kita gelap, fikiran kita gelap. Bersyukur ni buatkan kita realize kita ni sebenarnya ada segala-galanya. Benda yang kita hilang tu, itu bukan segala-galanya. Itu benda yang kita bergantung selama ni. Kita dah tertipu dengan dunia. Hang Tuah kata apa? Takkan Melayu hilang di dunia. Maksud dia, takkan Melayu sesat di dunia. Takkan Melayu sesat dekat atas dunia ni. Sebab apa? Bangsa Melayu adalah bangsa bertauhid. Disebabkan kita semakin tidak bertauhid, maka kita mula bergantung dekat dunia. Sebab tu kita sesat dekat dunia. Hang Tuah bagi tahu tu sebab Hang Tuah nak kita jaga tauhid. Jaga agama, jaga tauhid. Kalau yang ni dah tak ada, ramai orang tersesat, ramai orang cari jalan mudah. Itu yang berlaku. Okey. So sekian daripada Misi Rakyat. Kita jumpa lagi. Apa sahaja yang hampa rasa, luahkan. Jangan simpan seorang-seorang dalam hati hampa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya akan save kita punya live ni dekat IGTV. Hampa guna video ni, potong-potong-potong. Hampa buat video, bagi viral. Tolong viralkan dekat Twitter. Saya punya Twitter dah kena block. Hampa viralkan dekat Twitter. Viralkan dekat TikTok. Hantar dekat semua media-media, video-video yang hampa potong tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, jaga diri, jaga anak-anak, jaga keluarga masing-masing.